Mutakhir ini kita sedang hangat mempolemikkan tentang pindaan perlembagaan yang berkait tentang kewarganegaraan. Dan bila kita bercakap soal kewarganegaraan ini, salah satu dimensi yang penting untuk kita berikan suluhan adalah kaitannya dengan penguasaan berbahasa Melayu sebagai bahasa yang telah pun dimaktubkan dalam perlembagaan negara. Dan jika kita ingat juga suatu insiden yang melibatkan apa yang berlaku di Jabatan Imigresen, pemohon dinafikan hak untuk memperbaharui pasport tempatan disebabkan ketidakfasihan, dan ini semua telah pun menimbulkan polemik. Dan hari ini untuk kita berikan suluhan dalam konteks kewarganegaraan dan juga penguasaan bahasa Melayu ini, kami bawakan ke studio pada waktu ini Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong dari Institut Kajian Etnik atau singkatannya kita kenali sebagai kita UKM. Prof Emeritus Datuk, terima kasih kerana hadir pada malam ini. Ya, terima kasih. Nama Prof 2-3 hari ini di mana-mana tetapi kita mungkin tidak terlalu jauh pergi ke situ. Cuma ingin saya menyelongkar pandangan Prof dalam kaitan pindaan perlembagaan mengenai kewarganegaraan yang sedang hangat dipolemikkan. Saya teringat Prof adalah antara juaranya yang selalu saja mengaitkan bahasa, semangat kekitaan, semangat kesepaduan. Bila kesemua itu dirangkumkan dalam konteks kewarganegaraan, bagaimana Prof memulakan langkah membicarakan tentang ini, Prof? Ya, saya kira kalau kita bercakap tentang kerakyatan ataupun kewarganegaraan itu, yang penting ialah sesiapa yang dipanggil rakyat ataupun warga negara itu, beliau adalah anggota kepada sebuah negara. Dan kerakyatan yang dipegang ataupun keanggotaan kepada sesuatu negara itu, kadang-kadang ada orang yang nak mengata itu hak. Tetapi saya kira itu bukan hak. Itu keistimewaan saja. Sebab kita dapat lihat kan, ada kalanya kewarganegaraan pada seseorang itu dapat dilucutkan kerana melanggar undang-undang dan sebagainya. Jadi, kalau kewarganegaraan itu hak rakyat, manakala kewarganegaraan itu hak, maka ia dimiliki oleh rakyat. Dan kalau kewarganegaraan itu satu keistimewaan, ia hak milik negara. Jadi saya kira perkara sebegini perlu kita bincang ataupun difahami oleh rakyat. Dan saya kira kedua-duanya ada tanggungjawab masing-masing. Tanggungjawab kerajaan, maknanya negara kepada rakyat, ialah negara memberi perlindungan kepada rakyat. Dan sebagai rakyat sudah tentu tugas kita ialah menunjukkan kesetiaan kepada negara itu. Jadi dalam konteks kewarganegaraan ini, yang pentingnya ada unsur kesalingan itu. Jadi tak boleh kita hanya memikirkan apa yang negara boleh beri kepada saya sebagai rakyat. Tetapi sama pentingnya apa yang rakyat boleh berikan kepada negara. Saya tertarik apabila Prof menyatakan bahawa ia bukanlah suatu hak mutlak sebagai rakyat, kerana dengan itu mereka boleh menuntut. Dan kerana itu jugalah hak itu sebenarnya boleh ditarik atas sebab-sebab tertentu. Apabila mungkin tidak menganuti ketaatan kepada undang-undang, kepada sistem yang sedia ada, maka itu hak itu yang kononnya asalnya hak boleh ditarik balik. Saya boleh memahami itu dalam konteks misalnya anak watan. Walau apapun garis etniknya dilahirkan di sini, maka mereka akan membicarakan itu. Tapi dalam polemik juga hari ini, kalau boleh Prof kaitkan dengan mereka yang kemudiannya dianugerahkan kewarganegaraan itu. Dalam konteks hari ini, adakah Prof menganggap penganugerahan itu terlalu mudah ataupun memadai, atau seharusnya kita lebih tegas di dalam aspek-aspek tertentu penganugerahan kewarganegaraan? Ya, saya kira dalam hal ini perundangan yang sedia ada tentang penganugerahan kewarganegaraan itu kita gubal pada tahun 57 apabila kita merdeka, dan juga digunapakai semasa kita menubuhkan Malaysia. Saya kira itu tidak begitu relevan lagi lah. Dan hari ini
saya kira dalam kita menganugerahkan kewarganegaraan kepada rakyat kita sendiri pun, ia harus dilihat kembali lah. Kerana keadaan sekarang bukan seperti 67 tahun ataupun 61 tahun dahulu. Kerana di Malaysia ini khasnya dan juga di dunia ini kita ada fenomena yang dipanggil super diversity, iaitu aneka kepelbagaian. Kalau waktu kita merdeka dan menubuhkan Malaysia, ya kita berhadapan dengan kepelbagaian dari segi etnisiti Melayu, Cina, India dan juga peribumi di Sabah dan Sarawak. Tetapi pada hari ini dunia dan kita bercakap tentang Malaysia, fenomena aneka kepelbagaian ini sudah wujud dan ia semacam memberi kesan kepada kita. Maknanya di Malaysia hari ini kita dapat lihat banyaknya nasionaliti dari tempat-tempat luar yang datang. Adanya dari Bangladesh, Myanmar, Nepal, Timur Tengah dan sebagainya. Jadi rencam sekali keadaannya, maka penganugerahan itu perlu dilihat kembali dan sudah tentu perlu diperketatkanlah dengan melihat adanya fenomena ataupun keadaan aneka kepelbagaian ini yang itu belum kita bercakap lagi tentang mereka yang meminta ataupun yang memohon suaka kan, ataupun pencari suaka Rohingya dan dari Timur Tengah itu. Jadi sangat-sangat perlu ada pindaan itu. Apabila Prof mengatakan perlu dilihat semula kerana ia digubal sekitar 50-an, aspek apa yang harus dilihat? Bagaimana kita mengukurnya? Mungkin saya membayangkan kalau Prof Teo Kok Siong, tentulah elemen bahasa akan menjadi berada teratas. Ada yang lain yang perlu kita lihat semula dalam konteks penganugerahan kewarganegaraan ini? Saya kira kita harus lihat kembalilah bahagian 3 itu dalam perlembagaan kita itu, bermula dengan perkara 14 dan berakhir dengan perkara 31 itu. Kita harus lihat kembali satu persatu mana yang masih boleh digunakan pakai walaupun masa telah jauh beredar daripada waktu kita mula-mula menggubalkannya. Dan ya barangkali sudah banyak yang boleh kita buang kerana mungkin bertindih. Dan sudah tentu ada yang baru yang kita perlu tambah dengan adanya keadaan super diversity itu yang tak boleh kita ambil ringan lah. Sebab kita pun dapat lihat kesan aneka kepelbagaian ini ke atas ekonomi kita, ke atas corak kependudukan kita dengan adanya mini population nationality tertentu yang menggugat ketenteraman tempatan, yang mengancam ekonomi tempatan dan sebagainya. Jadi sangat-sangat tepatlah RUU pindaan untuk kewarganegaraan ini. Kerana kita sebenarnya menghadapi masalah lah dengan keadaan aneka kepelbagaian itu selain daripada masalah kita sendiri tentang kepelbagaian itu. Prof Datuk, kita andaikan bahawa kita ambil mudah isu ini dalam tempoh. Kerana saya membayangkan yang kita bayangkan ini, yang kita bincangkan ini kepada khalayak yang menonton mungkin masih menganggap ia akademik. Tetapi saya membayangkan Prof dengan kepakaran yang ada boleh membuat trajektori perbincangan kita ini. Apa akan berlaku agaknya kalau kita ambil mudah kebimbangan Prof ini untuk tempoh 10, 20, 50 tahun akan datang? Apa gambarannya, cabaran yang bakal dihadapi pada ketika itu? Ya, barangkali ada dua yang saya boleh fikirkan. Kedaulatan negara dan juga keselamatan negara. Jadi kedua-dua ini tak boleh kita pandang ringan. Ya, kalau yang pertama tadi kedaulatan itu ada kena-mengena dengan kuasa kita untuk memerintah negara ini. Dan kuasa kita juga untuk
ya mencorakkan untung nasib kita. Jadi ini sangat penting. Dan juga tentang keselamatan negara itu kan, ini tak boleh diambil enteng. Kalau dahulu barangkali keselamatan negara itu dilihat dari segi ancaman militeri, tetapi sekarang ancaman itu bukan datang dari dalam bentuk militeri, ia boleh datang dari pelbagai bentuk, iaitu ancaman ataupun keselamatan cyber, keselamatan makanan, keselamatan tenaga, keselamatan ya macam-macam yang lain. Dan saya kira kita tak boleh ambil mudahlah tentang hal ini. Dan kedua-dua ini bukan saja maruah kita yang tercela sebagai sebuah negara, tetapi ia boleh membawa banyak kesan lah. Kalau boleh kita melakukan sedikit perbandingan, Prof. Datuk, kerana mungkin Malaysia Mutakhir ini kita membincangkan tentang ini, tetapi kelihatannya ada sahaja negara yang dasarnya lebih terbuka. Kita melihat suatu ketika Amerika misalnya sangat lapang dada, sangat terbuka. Bahkan Singapura juga dianggap sebagai negara yang sangat meraihkan kalau ada permohonan kewarganegaraan. Bagaimana, apakah tidak timbul kebimbangan itu kepada mereka, dan bagaimana keadaan mereka sekarang ini? Adakah apa yang dimanifestasikan hari ini dalam dua contoh saya sebutkan tadi, Amerika Syarikat maupun Singapura, itu kebimbangan kita? Apa komen apabila kita membandingkan dengan dua negara ini? Ya, saya kira boleh kita guna pakai contoh di dua negara itu. Tetapi dalam hal ini, bagi saya lah secara peribadi, kalau kita bercakap dengan kewarganegaraan ini, kita perlu ada sifat dengan izin posesif itulah. Maknanya kita kalau boleh ini milik kita sahaja. Tak boleh dikongsi secara sewenang-wenangnya dengan mana-mana pihak. Bukan tak boleh langsung, tetapi kalau perlu kita kongsikan perkara ini dengan pihak-pihak lain. Jadi kita perlu ada satu mekanisme yang boleh memastikan kita anugerahkan kewarganegaraan ini kepada sesiapa pun dalam keadaan yang terkawal, yang kita tahu ia sesuatu yang tulen begitulah. Jadi saya kira kita harus bersifat itu posesif lah kalau boleh. Yang saya kira wujud di banyak negara lah. Kita tidak mahu kita begitu baik hati, kan, bukan kita tidak ada perasaan kemanusiaan itu, tetapi kita harus bersifat ini hak kita, ini milik kita sahaja. Kalau perlu dikongsikan dengan pihak-pihak lain, maka kita tidak akan semudah itu berkongsi sesuatu yang menjadi hak kita. Saya bayangkan ada sahaja mungkin negara lain yang boleh dijadikan contoh. Negara Teluk misalnya, mereka sangat meraihkan kedatangan warga asing, tetapi tidak sampai, tidak semudah itu mengurniakan, menganugerahkan kerakyatan. Saya ingin beralih kepada satu aspek yang Prof. Datuk selalu ungkapkan ini dalam konteks rasa cinta, memupuk perpaduan. Dan hari ini kita lihat ia turut dicabar disebabkan oleh sifat ataupun sikap individualistik yang ditawarkan, yang dibesarkan dalam persada internet yang terbuka itu. Ini kita akan tangani selepas kita berehat seketika bersama Prof. Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong. Kita berehat terlebih dahulu. Hai, untuk Kemas Kini, klik pada butang Kemas Kini. Masukkan kad pengenalan dan kata laluan yang telah didaftarkan. Klik log masuk. Paparan Kemas Kini akan dipaparkan. Pengguna boleh mengemas kini maklumat asas, alamat, pendidikan, isi rumah, pekerjaan, pendapatan, komitmen, bantuan dan perakuan. Setelah selesai mengemas kini, klik pada butang perakuan. Paparan pengesahan dan perakuan data dipaparkan. Perakuan hanya boleh dibuat setelah kesemua maklumat yang diperlukan telah diisi dengan lengkap.
Kemudian, klik butang hantar perakuan. Perakuan anda telah berjaya dihantar. Satu dana besar khusus bagi pembinaan penzahiran generasi usahawan Bumi Putera. 1 bilion ringgit diluluskan. Kita mesti mampu mencipta lebih banyak usahawan Bumi Putera seperti Aerodyne yang berjaya menembusi pasaran global dalam perkhidmatan drone. Kita harus berbangga dengan kejayaan Le Copac dan Animonsta yang menggulugi industri karya kreatif. Begitu juga usahawan muda yang ramai. Sebaik mereka ada petanda keupayaan untuk maju, kita harus berikan segala dukungan seperti mana yang disaksikan dalam kelebihan teknologi digital baru untuk berniaga seperti saudara Khairul Amin. Kepada semua lapisan masyarakat supaya menjaga keharmonian negara dan tidak memainkan isu sensitif yang melibatkan raja, kaum dan agama. Perlembagaan telah mengiktiraf Islam sebagai agama rasmi Malaysia dan akan terus kekal dipelihara. Namun begitu, agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman, tetapi tidak boleh disebarkan kepada orang Islam. Oleh itu, janganlah ada mana-mana pihak yang cuba menggugat atau mempolitikkan asas perlembagaan ini. Ini adalah bicara naratif. Tetamu saya pada malam ini Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong dari KITA UKM. 15 minit sekitar itu tadi kita telah membicarakan tentang kewarganegaraan. Ini berikutan usaha ataupun RUU pindaan perlembagaan berkait tentang kewarganegaraan yang sedang dipolemikkan hari ini untuk beberapa hari ini, dan kita telah membicarakan dari awal tadi. Prof Datuk menyatakan kerisauan, kegusaran, dan sebelum saya bermula dengan soalan, saya tadi ada gantung satu soalan. Saya harus meraihkan semangat Prof Datuk Teo. Ada kalanya kenyataan-kenyataan yang beliau berikan itu termasuk merupakan suatu kritikan kepada Melayu sendiri. Sampaikan saya sebutkan, kadang Prof Datuk Teo ni kenyataan dia lebih Melayu daripada kita yang Melayu ini, barangkali kerana semangat dia khusus dalam konteks berbahasa ini. Saya gantung tadi Datuk satu soalan tentang sikap termasuk dalam kalangan rakyat kita. Dan ada waktunya seperti mereka sudah terlewat dari batas menyemai rasa cinta dan perpaduan. Dan itu dimungkinkan dengan adanya keterbukaan semasa. Sementara kerajaan ini juga menawarkan bahawa
boleh berbeza pandangan, boleh memberikan pandangan. Jadi bagaimana Prof melihat realiti ini dalam konteks sikap dan juga individu-individu ini dalam konteks cinta dan inginkan perpaduan? Ya, bagi saya, kita di Timur ini dan sudah tentu kita di Malaysia ni, budaya yang kita amalkan ialah budaya kolektivisme itu. Jadi dalam budaya kolektivisme itu kita mengambil kira pandangan, keperluan dan juga matlamat kumpulan terbanyak itu. Jadi itulah cara kita di Timur ini. Tetapi akhir-akhir ini kita dapat lihat budaya kolektivisme itu yang memerlukan kerjasama antara kita semua itu sudah beralih kepada budaya individualisme ini yang mementingkan diri sendiri ataupun kelompok sendiri itu. Jadi ini sudah tentu sesuatu yang tidak baiklah. Jadi kalau boleh saya kira kita lihat kembalilah, kita tidak boleh begitu jauh terpesong daripada akar kita, iaitu budaya kolektivisme ini. Dan dengan adanya budaya individualisme ini, kita dapat lihat kelompok-kelompok tertentu hanya mahu kepentingan mereka sahaja didengari dan mereka tidak mahu dengar suara terbanyak itu, walaupun suara terbanyak itu lebih logik sifatnya dan sebagainya. Jadi saya kira kita harus lihat kembalilah mengapa sudah ada segelintir ataupun lebih ramai daripada itu yang sudah mendukung budaya individualisme ini yang sangat-sangat bertentanganlah dengan budaya asal kita, budaya kolektivisme itu. Jadi dalam hal individualistik ini ialah mereka atau kelompok tertentu nak memperjuangkan sesuatu yang mereka nak angkat itu tanpa mengambil kira pun suara terbanyak yang tidak boleh bersetuju dengan cara mereka itu. Apabila Prof menyebutkan ini yang bermain di fikiran saya pertama sekali saya mohon maaf kalau soalan ini mungkin sifatnya agak sedikit peribadi. Saya sebutkan tadi bahawa Prof Datuk ada waktunya kenyataan dikeluarkan dianggap tidak mewakili masyarakat Cina. Kerana saya memahami Datuk menyepakati menghayati nilai kolektivisme itu, menghormati apa yang dipakai oleh majoriti. Adakah dengan itu Datuk tidak melihat bahawa Datuk mengerdilkan kecinaan berlatar belakangkan etnik Cina dari Kelantan? Kalau dalam bahasa Inggeris mungkin lebih lunak, does that make you less of a Chinese? Ya, saya kira saya tidak mahu kaitkan diri saya sebagai seorang Cina walaupun itu keturunan saya. Bagi saya pertama-tamanya dan hanya satu-satunya lah saya orang Malaysia. Jadi kalau kita sebut orang Malaysia itu sudah tentu orang Malaysia itu adalah orang, kalau mengikut pandangan saya, ialah orang Melayu lah. Maknanya kalau saya mau berhijrah ke Australia, maka saya adalah orang Australia. Jadi kalau saya tinggal di negara ini, sebuah negara Melayu, tuannya Melayu, maka saya orang Malaysia, saya orang Melayu lah. Jadi saya melihat diri saya sebegitulah. Jadi saya kira sepatutnya begitulah. Tetapi sayangnya saya kira tidak ramai yang berfikiran macam saya. Jadi dalam hal ini saya kira kalaulah matlamat kita mahu semua orang berfikir seperti yang saya fikir itu dan ia tidak terjadi, maka kita harus lihat kembali. Barangkali kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa itu. Proses pembentukan insaniah orang Malaysia itu barangkali kita harus lihat kembali mengapa rakyat kita kalau boleh saya sebut tidak nasional pun dari banyak segi kan. Jadi bagi saya itu ada kaitan dengan kegagalan beberapa aspek pembentukan negara bangsa kalau kita nak bandingkan
satu aspek tertentu di Malaysia dengan di Indonesia misalnya, dan kalau di sana berjaya, di sini tidak berjaya. Barangkali itulah yang perlu kita lihat. Pembentukan negara bangsa yang gagal, bukan semuanya, tetapi pada aspek-aspek tertentu. Pada peringkat ini, Datuk, mari kita kaitkan dengan isu kewarganegaraan itu tadi. Kerana kita anggap anak watan yang lahir di sini mungkin polemiknya tumpul, tapi bagi penganugerahan ini satu perkara yang lain. Bagaimana Datuk melihat elemen penganugerahan dan juga mereka yang ingin memohon kewarganegaraan ini boleh tiba ke peringkat penghayatan seperti mana yang Datuk sebutkan tadi? Dalam konteks penguasaan bahasa, dalam konteks mengakui adat resam, budaya-budaya yang kita anggap nasional itu. Apa yang boleh kita buat untuk konteks kedua ini, bahasa dan juga budaya? Saya kira integrasi yang kita angkat itu untuk penyatuan bangsa dan pembinaan bangsa itu pun bagi saya tidak berjaya sebenarnya, gagal. Jadi saya kira kita harus lihat kembalilah mengapa integrasi yang begitu ringan apabila dibandingkan dengan asimilasi di Indonesia dan di tempat-tempat lain itu, ia masih tidak tercapai sepenuhnya. Jadi ini ada kaitan dengan pembentukan negara bangsa yang gagal itu. Dan mungkin sistem pendidikan kita harus dilihat kembali. Dan harus diakuilah sistem pendidikan kita itu lebih memecah belahkan daripada menyatu padukan pada peringkat pendidikan sekolah rendah itu. Dan kita dapat lihat kan, di sekolah rendah itu kita dengan membenarkan pelbagai aliran, dan itu sebenarnya menggalakkan dan membenarkan pengasingan etnik berlaku pada usia yang begitu muda. Waktu rebung lagi kita tidak manfaatkan waktu itu. Dan apabila kita mau menggabungkan anak-anak bangsa kita pada usia 13 tahun di sekolah menengah itu, kita dapati ia gagal. Buktinya polarisasi kaum. Jadi saya kira banyak perkara yang harus kita lakukan sebelum nasi menjadi bubur. Yang penting ialah sistem pendidikan kita harus dilihat kembali supaya ia betul-betul menyatu padukan dari awal lagi. Bukan pada peringkat rebung itu anak-anak bangsa kita sudah pun dipisah-pisahkan oleh satu sistem yang kononnya liberal, kononnya bagus. Itulah pilihan ibu bapa. Saya kira dalam banyak hal ia harus berlaku dari atas ke bawah, bukan bawah ke atas. Dan kalau kita biarkan banyak perkara itu dilakukan dari bawah ke atas, maka saya kira ada banyak perkara yang tak terkawal. Dan kita dapat lihat kesannya pada hari ini. Warga negara yang mutu kewarganegaraannya boleh dipertikaikan. Datuk menggunakan istilah yang menarik untuk kita lihat secara lebih mendalam, integrasi berbanding asimilasi. Digambarkan Indonesia melaksanakan asimilasi, maka itulah realiti yang mereka hadapi. Kalau boleh saya cungkil perspektif daripada pihak yang mungkin sedang kita tujukan mesej ini, dan juga menyentuh soalan yang saya tanyakan dari awal itu tadi. Kerana kebimbangan masyarakat yang disebut sebagai individualistik itu tadi adalah kalau kita tidak bertegas dalam hal memberikan ruang dan liberal, maka mereka akan hilang. Macam di Indonesia, hilang namanya, hilang bahasanya. Saya nak dengar Datuk untuk menjawab kerisauan ini sebagai orang yang berlatar belakang etnik Cina, rakyat Malaysia. Apakah Datuk tidak ada kerisauan itu yang dibangkitkan oleh kelompok sana? Dan kita akan kaitkan pula tentang tekanan yang dihadapi oleh kerajaan dewasa ini dengan langit terbuka. Tekanannya bukan hanya dalam konteks bawah ke atas, tetapi juga luar ke dalam. Ini kita akan tangani selepas kita berehat seketika. Dalam jangka pendek, kita mahu
sumbangan dan penyertaan syarikat-syarikat ini termasuk syarikat-syarikat yang di bawah gabungan Dewan Perniagaan China di India turut melatih 100,000 pelatih Tibet Majority Bumi Putera bersama China dan India. Dengan sasaran gaji lebih daripada yang diperoleh sekarang, setakat ini yang terlibat secara aktif adalah Petronas, Sime Darby, MRCB, Tenaga dan Telekom Malaysia. Dan kita anggap ini permulaan kecil harus diperluaskan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni? Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani. Macam-macam ada. Rahmah itu Berkat. Saya umumkan penubuhan Wakaf Mara Madani. Geran peluncuran 100 juta ringgit. Dengan maksud dalam tempoh 2 tahun terkumpul minima 1 bilion ringgit. Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan Pertuan Agong terkesan dengan usul ini dan bersetuju untuk menjadi penaung kepada Wakaf Mara Madani. Saya bersama Prof. Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong dari KITA UKM dan saya telah ungkitkan tadi satu soalan yang saya sangat ingin memanfaatkan masa-masa yang ada ini. Kita sudah pun setengah jam berlalu. Apabila model asimilasi berbanding integrasi, saya bangkitkan tadi kebimbangan setengah pihak apabila diasimilasikan maka hilang langsung akar budaya mereka. Namanya hilang, bahasanya hilang. Di sisi yang sama juga saya membayangkan bahawa untuk kita mengubah, mereformasikan pendidikan ini untuk menjadi satu jalur. Harus diingat juga disebut bahawa di Singapura pun tak ada sistem vernakular. Berapa negara saja di dunia ni ada sistem, hanya di Malaysia. Dan itu satu yang sudah tertanam secara historikal. Untuk meniadakannya memerlukan political will, wewenangan politik, wewenangan siasat yang sangat besar dan luar biasa. Dan kita berdepan dengan realiti itu. Di waktu yang sama dihentam dari luar yang mendesak agar kita liberalkan kewarganegaraan ini. Jadi itu realiti yang sedang kita berdepan, Prof. Apa komen dan respon balas Prof bila kita melihat cabaran-cabaran sebegitu? Ya, sebelum itu kalau ada kekhawatiran bahawa akan hilang etnisiti asal seseorang itu tidak mungkin. Kalau di Malaysia ini kita mengangkat integrasi dan integrasi membenarkan mereka yang bukan asal itu untuk terus hidup dalam keadaan bukan asal itu walaupun dalam kehidupan nasional. Dan kita dapat lihat kalau untuk orang Cina itu mereka boleh mengadakan pendidikan dalam bahasa ibunda mereka di peringkat negara itu, walaupun kita memanggil sekolah mereka sekolah vernacular, nama rasminya ialah sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan. Dan
Ya, bercakap tentang asimilasi kan, kalau kita lihat di Indonesia ia satu contohlah. Tetapi bagi saya kita tak perlu pergi jauh untuk melihat asimilasi ini. Asimilasi wujud di negara ini tetapi terhad. Kita dapat lihat dalam kalangan Baba Nyonya, ya Cina dan Melaka itu. Mereka walaupun mengambil banyak amalan Melayu itu, dari segi ethnicity mereka masih Cina. Cetia India Melaka pun sama juga. Mereka masih orang India, walaupun budaya mereka banyak dipengaruhi oleh budaya Melayu kan. Jadi saya kira fitrahnya beginilah. Kalau Cina di Malaysia ini, Cina di Malaysia ini harus ada unsur Melayu itu. Sebab Melayu adalah penduduk asal, Melayu adalah kaum majoriti dominan itu. Dan kalau Cina di Australia itu, sudah tentu Cina Australia itu ada unsur Australia ni di situ. Jadi saya kira sesuatu yang bukannya boleh melucutkan ethnicity dan hal-hal sebegitu. Kalau kita berintegrasi dan juga berasimilasi itu. Dan saya kira mungkin kita perlu satu naratif barulah tentang pembentukan negara bangsa ini. Ya, kita pegang pada integrasi yang kita angkat itu dan kita mahu yang bukan Melayu ini bersedialah untuk lebih mengidentifikasikan diri mereka dengan Melayu ini, sebab Melayu penduduk asal, Melayu majoriti dominan dan sebagainya. Jadi saya kira itu cukup penting dan dalam kita lebih mengidentifikasikan diri kita dengan orang Melayu itu, sudah tentu kita mahu mereka berintegrasi ke dalam struktur-struktur sosial Melayu dan sudah tentu menerima bahasa Melayu itu. Ya. Saya tak tahu kalau ada kampung yang multiras, yang JKKK-nya juga diwakili oleh pelbagai bangsa. Saya terfikir-fikir kalau ada kampung contoh itu. Tapi saya juga membangkitkan tadi soal tekanan dari luar ni, Prof. Haruskah kita berasa tertekan, tunduk tekanan agar kita melonggarkan kewarganegaraan ini? Sudah tentu kita jangan sesekali tunduk kepada apa-apa jua tekanan, baik dari luar maupun dari dalam. Dan kita harus pertahankan apa yang kita adalah. Dan bagi saya, pindaan yang akan dilakukan ini adalah untuk kebaikan kita juga. Jadi, saya kira ia dilakukan dengan izin in good faith lah by the government. Bukan untuk menganiaya mana-mana pihak, apatah lagi rakyat kita sendiri kan. Tetapi ia dilakukan untuk menjaga kedaulatan negara kita dan juga menjaga keselamatan nasional itu yang cukup penting itu. Dan barangkali mereka yang individualistik, yang juga datang dari generasi muda ini kan, mereka celik mata saja hidup dalam satu keadaan yang begitu mewah lah kalau dibandingkan dengan kita yang dilahirkan sebelum merdeka dan hidup waktu merdeka itu. Jadi kita lebih menghargai apa-apa yang ada sekarang ini sebab kita pernah melalui zaman yang tak ada apa-apa dibandingkan dengan sekarang. Tetapi anak-anak muda sekarang mereka tidak melalui kesusahan itu, jadi mereka tidak dapat menjangkalah akan adanya kemudaratan kepada negara yang akhirnya akan memudaratkan diri mereka juga dengan begitu liberal sifatnya, ingin membuka floodgate kalau boleh kita sebut dalam bahasa Inggeris itu. Dan ini sangat-sangat berbahaya apabila floodgate itu dibuka, ia tak boleh ditutup lagi dan segala-galanya akan mengalir masuk dan ini cukup berbahaya. Berbahaya dari segi banyak segi dan bagi saya yang harus kita lihat di sini ialah ancaman trans budaya itu. Kita tidak mahu budaya-budaya
luar itu masuk dan menjadi sebahagian daripada budaya kita, dan budaya dan nilai-nilai murni kita itu hilang, digantikan oleh adanya ancaman trans budaya ini. Jadi saya kira ini sesuatu yang perlu sangat-sangat kita fikirkanlah. Dan secara peribadi, dan saya kira kalau kita lah sebagai rakyat yang ada kesetiaan kepada negara, kan, kita akan menerima pindaan ini dengan hati yang terbuka, dengan minda yang terbuka, kerana ia dilakukan in good faith, dengan hasrat yang murni untuk kebaikan bersama kita semua. Jadi tidak ada sebab kita tidak menyokong pindaan ini. Apabila Prof Datuk menggunakan istilah floodgate tadi, saya ingin menggantikannya dengan mungkin benteng budaya ataupun benteng persepsi. Dan itu lebih sukar untuk kita lakukan, membenteng ini, apabila kita bercakap soal pelantar media massa. Yang kita sekarang berbincang di media perdana, mungkin dekorumnya lebih terkawal. Kita lihat dalam konteks media massa itu, ia tidak is not moderated. Ia bebas lepas apa saja, dan trans budaya itu saya kira lebih jelas berlakunya di sana. Dan saya mungkin pemerhatian saya, mereka tidak dibekalkan dengan semangat. Saya kira Prof cukup utuh semangat kemalaysiaan itu. Jadi bila berlakunya perbandingan ini, mereka mudah luntur. Bagaimana Prof ada kerisauan melihat apabila polemiknya terbablas begitu, sangat luas di pentas media sosial? Ya, saya melihat itu dengan kebimbangan dari pelbagai segi. Yang pertamanya, apa-apa yang wujud di media sosial hari ini, perbalahan dan sebagainya, ia bersifat begitu racial sifatnya. Antara, kalau kita boleh sebut, Melayu dengan bukan Melayu berdebat. Ya, ia racial dari satu segi, dan kalau perdebatan itu bertambah sengit, ia menjadi rasis. Dan sudah tentu ia tidak baik untuk negara kita, kan. Jadi saya kira banyak perkara yang tak kena lah. Jadi bagi saya lah secara peribadi, we have to do dengan izin nation rebuilding lah. Kita harus lihat kembali dari segala macam aspek itulah, dan mungkin pembentukan negara bangsa atau nation rebuilding itu bermula dengan pindaan perlembagaan untuk kewarganegaraan ini, walaupun tujuannya untuk penganugerahan, tetapi pada masa yang sama kita manfaatkan untuk kita mempertingkatkan kualiti kewarganegaraan pada warga negara kita yang bagi saya cukup lemahlah. Warga negara tidak boleh berbahasa negara, warga negara yang tidak ada jiwa negara. Kalau boleh disimpulkan, warga negara yang un-national. Jadi sesuatu yang malang sekali lah. Dan saya kira yang penting dalam hal pindaan ini, dan ia akan dilakukan undian di parlimen itu. Kesemua 222 ahli parlimen itu harus berfungsi sebagai negarawan, bukan sebagai ahli politik. Kerana ini dilakukan untuk negara kita, dan saya kira jangan sesekali dipolitikkan oleh sesiapa pun. Apabila Prof menyebutkan kefasihan ini semua mengingatkan saya, dan saya ingin mencuplik pemerhatian dan juga mata fikir Prof lah. Kita melihat warga asing yang datang bekerja ni, beberapa bulan mereka boleh fasih. Kalaupun tidak lengkap sempurna, tetapi cukuplah dengan patah-patah kalimat yang ada tu kita boleh faham. Mengapa ini? Apa yang memotivasikan warga asing datang bekerja ni lebih fasih berbanding setengah pihak yang duduk sini berpuluh tahun, lahir di sini tapi masih tidak fasih? Jadi bagaimana kita menjelaskan tentang fenomena ini? Kita akan tangani sejurus selepas kita berjeda seketika. Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT
ICPT ialah imbalance cost pass-through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berkhemah. Ia bermula dari rumah kita. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program Jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni? Pastinya ke program Jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program Jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani. Macam-macam ada. Rahmah itu berkat. Ya, saya bersama Prof. Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong. Saya gantung satu soalan tadi, tapi mengingat saya sebut soalan saya tadi bahawa kenapa warga asing yang datang bekerja ni beberapa bulan dia dah menguasai, walaupun patah-patah kalimatnya tu patah lah, namanya pun patah, tapi kita boleh faham berbanding rakyat Malaysia yang lama duduk tapi masih tidak fasih-fasih. Saya teringat sebab Prof banyak mengkritik termasuklah kami yang Melayu ini juga, kerana saya teringat ada seorang yang menyatakan dalam bahasa Inggeris, I feel stupid when I'm not speaking in English. Dan yang menyatakan ini adalah seorang Melayu yang juga berpengaruh. Dan itu masalahnya, kerana Melayu sendiri juga terlalu mudah memandang rendah kepada diri sendiri. Sedangkan warga asing yang ingin mencari makan di sini cepat saja ingin menguasai dan mudah menguasai. Apa pemerhatian Prof terhadap mereka yang lama berpendidikan di sini masih tidak fasih? Saya kira ini suatu yang janggal dan perlu pendekatan yang dramatik untuk kita perbetulkan. Ya, saya kira apa erti kewarganegaraan yang dipegang oleh rakyat Malaysia yang tidak boleh berbahasa negara itu. Jadi ini sesuatu yang bukan saja janggal, sesuatu yang amat tidak kena. Jadi ya, sesuatu perlu dilakukan. Barangkali kita harus mentarbiahkan kepada rakyat ini tentang dasar bahasa di negara kita ini. Dan dalam banyak kes
rakyat yang bukan Melayu, khususnya Cina kan, dalam hal bahasa ni, mereka selalu banding-bandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Cina. Bahasa Cina ada nilai ekonomi yang tinggi, bahasa Melayu tidak ada. Jadi di situ kita nampak mereka tidak memberi keutamaan dan mereka tak dapat lihat kepentingan bahasa Melayu itu. Kalau mereka belajar pun barangkali terpaksa untuk lulus peperiksaan. Jadi saya kira perkara yang penting tentang dasar bahasa yang perlu ditarbiahkan itu ialah di negara kita ini, bahasa yang nombor satu penting ialah bahasa Melayu. Sebab ia bahasa negara. Dan yang kedua penting ialah bahasa Inggeris. Dan selepas itu, barulah bahasa-bahasa lain. Termasuk bahasa Mandarin itu. Dan bagi orang Cina, mereka mengatakan bahasa Mandarin itu antara bahasa yang besar di dunia, bahasa kebangsaan negara China. Betul, tetapi di negara kita, taraf bahasa Mandarin itu ialah bahasa vernacular saja. Bahasa sukuan orang Cina saja. Jadi mereka harus tahu letak duduknya bahasa Mandarin di negara ini. Jadi di negara ini bahasa yang terpenting ialah bahasa Melayu, itu bahasa negara. Yang kedua selepas bahasa Melayu yang kita angkat ialah bahasa Inggeris. Dan yang lain-lain itu duduk di belakang itu. Jadi saya kira kalau itu dapat difahami ataupun difahamkan kepada mereka, mungkinlah mereka dapat melihat kepentingan bahasa Melayu itu kepada mereka sebagai seorang warga negara di sebuah negara yang bahasa kebangsaannya, bahasa resminya ialah bahasa Melayu. Prof, pada peringkat ini saya nak kongsi dengan Prof satu anekdot. Satu untuk kongsi bersama Prof. Prof orang Kelantan. Penonton juga boleh mungkin memberikan apresiasi pada anekdot ni. Saya berada di gedung beli belah dalam lift. Seorang ibu dengan anaknya lelaki kecil. Ibunya menegur anaknya, "Haris, don't jump." Lepas tu Haris pun tengok pada ibunya, dia kata, "Bak apa?" Ini saya rasa menarik. Saya selalu kongsikan ini sebab orang Melayu sendiri pun punya sentimen yang rendah untuk memartabatkan bahasa dan sentiasa merasakan bahasa lain itu lebih besar. Dan itu juga kita kritik dalam konteks sekolah vernakular. Pemimpin Melayu sendiri menghantar anak ke sekolah vernakular dengan andaian bahawa kualitinya lebih bagus. Dan itu juga menjadi hambatan kerana ada faktor menolak dan ada faktor menarik di sini. Sementara kita nak mengagungkan bahasa ni, kalau Melayu sendiri termasuk pimpinannya meremehkan dan menganggap bahawa bahasa Inggeris itu di depan, maka di situ kita akan berdepan masalah. Ya, sudah tentu keperluan orang Melayu sendiri kan, yang bahasa Melayu itu ialah bahasa ibunda mereka, bahasa bangsa mereka, bahasa nenek moyang mereka. Mereka perlu memperlihatkan contoh yang baik dan mereka perlu yakin kepada bahasa Melayu itu. Bahasa mereka kan untuk memandaikan anak bangsa di negara ini dan untuk memajukan negara. Dan kalau orang Melayu, walaupun ada seorang dua yang macam itu tidak baik kerana seluruh sejarah orang Melayu itu dinafikan. Jadi dalam hal bahasa Melayu ini adalah sangat penting orang Melayu itu sendiri memperlihatkan keyakinan mereka itu kepada bahasa Melayu, dan saya kira keyakinan itu sangat penting untuk dijadikan teladan oleh yang lain-lain yang bagi saya tidak pun menerima bahasa Melayu itu secara ikhlas lah. Kita mungkin bermula, saya tak pasti sama ada ini bermulanya suatu pengakhiran atau bermulanya suatu permulaan dengan pindaan ini. Tapi saya meyakini bahawa pindaan perlembagaan dalam konteks kewarganegaraan ini penting, namun ia bukan satu-satunya. Ia bukan peluru perak, bukan silver bullet yang akan boleh menyelesaikan semua. Dari kacamata Prof dalam konteks memartabatkan bahasa ini, Prof juga mengatakan bahawa perlu nation rebuilding. Ini semua petunjuk-petunjuk besar. Apa yang perlu kita, di mana harus kita bermula untuk membetulkan kalau kita anggap ini semua sebagai satu herotan, Prof? Ya, bagi saya
ini satu waktu yang cukup baiklah dengan pindaan ini kan, walaupun ia lebih kepada isu penganugerahan kewarganegaraan itu, tetapi kita memanfaatkan peluang ini untuk memberi pendidikan kewarganegaraan itu kepada rakyat kita, dan pada waktu yang sama juga kita boleh suntik semangat patriotisme itu yang barangkali bukan luntur tetapi tidak begitu tertonjol lah. Dan barangkali semangat cintakan negara itu tak perlu yang begitu abstrak kan, mati untuk negara. Barangkali ia boleh mula dengan kita sebagai rakyat ini harus bersedia untuk menjayakan negara ini. Dan bagaimana cara untuk menjayakan negara ini, bagi saya tak lain tak bukan kita menyokong apa sahaja dasar termasuk pindaan yang akan dilakukan ini. Maknanya kita sokong apa-apa, dan kita harus percaya bahawa semua itu dilakukan dengan niat yang baik untuk kepentingan semua. Jadi tak ada sebab kita tidak menyokong yang ini dan barangkali yang akan datang lagi kan. Kita gunakan pindaan ini sebagai satu permulaan. Tepat sekali, walaupun ia lebih kepada menganugerahkan kewarganegaraan itu, tetapi kita manfaatkan istilah kewarganegaraan itu, kita nak bina ataupun kita nak pertingkatkan mutu kewarganegaraan pada warga negara kita. Mempertingkatkan mutu kewarganegaraan itu juga satu istilah yang besar. Saya selalu memperkenalkan. Sudah beberapa kali saya bermain permainan ini di dalam rancangan Bual Bicara sebegini. Saya ingin memberikan kepada Prof Datuk, saya tokoh yang besar yang sangat saya hormati dalam konteks memperjuangkan bahasa dan identiti kenegaraan. Saya ingin memberikan tongkat sakti pada Datuk. Kalau Datuk nak mengubah dan membetulkan herotan yang berlaku ini, Datuk nak ketuk tongkat sakti ini di mana? Pada saya dalam bidang pendidikan. Baik, saya ucapkan terima kasih. Saya menjangkakan jawapan itu dan saya meyakini semangat dan ketulusan Prof Datuk, dan saya doakan agar Datuk terus diberikan kekuatan untuk memperjuangkan ini, mujahadah yang besar saya kira. Dan kepada umat Islam yang bakal menjalani ibadah berpuasa bermula besok, saya mengucapkan Ramadan Karim. Moga Ramadan pada kali ini adalah yang terbaik yang pernah kita kecapi dan sekalian diberikan kekuatan untuk menyempurnakannya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum, salam muhibah.